وقت التصنيف ما يسرجه عليه. وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mentarjihkan minal mabsutati wal mukhtasara ini adalah badal istimal. Badal istimal bi'i'adatil jarrah. Apa dia? Badal istimal bi'i'adatil jarrah. Maksudnya al-mabsutat dengan mukhtasar ini badal istimal bagi tasnif. Maka takdir dia wa qad akthara ashabuna rahimahumullahu ta'ala al-musannafat al-mabsutat wal-mukhtasarat. Dia panggil badal istimal dengan mengulang balik huruf jar. Wa qad akthara ashabuna min at-tasnif. Dia ulang balik min al-mabsutat wal mukhtasarat. Sesungguhnya telah memperbanyakkan oleh ulama-ulama kita rahimahumullahu ta'ala pengarangan di antaranya kitab yang panjang dan kitab yang ringkas. Jadi al-mabsutat ni apa dia punya makna dia? Ma kathura lafzuha wa ma'naha. Al-mukhtasarat ma qalla lafzuha wa kathura ma'naha. Al-mabsutat ma kathura lafzuha wa ma'naha, dan al-mukhtasarat ma qalla lafzuha wa kathura ma'naha. Semalam saya menyatakan tabaqat asy-Syafi'iyah ni adalah merupakan satu fan, satu pelajaran mengenali ulama-ulama Syafi'i. Asy-Syafi'i dengan Asy-Syafi'iyah, bezakan. Syafi'iyah ni dia merujuk kepada jemaah ulama yang bermazhab Syafi'i, dia jamak. Faham? Ada juga dijamak dengan perkataan Syawafi'. Syawafi'. Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, karangan Imam Taj As-Subki, Imam Subki. Kitab yang begitu lebar ataupun begitu panjang, mabsut, dalam mengarang memperkenalkan kita ulama-ulama Syafi'i. Maka mempelajari tentang ulama Syafi'i adalah satu fan. Faham? Cuma sebagai mukaddimah, pertama sekali kita memahami apakah wajah ulama Syafi'i itu dipanggil ashab. Ulama Hanafi dipanggil ashab Abi Hanifah, ashab Imam Ahmad bin Hanbal, ataupun Hanabilah, Ahnaf, Malikiyah. Jadi kalau Hanbali sebut Hanabilah, Malikiyah, Ahnaf, Asy-Syafi'iyah. Itu sebutan bagi merujuk kepada kumpulan ulama yang dibezakan dengan mazhab, segi nama sebutannya. Maka semalam telah disebut, bila disebut ashabuna, dia datang daripada perkataan suhbah
suhbah ni asal maknanya berdamping, bersama, berganding. Dari sudut mana mereka itu diberi nama yang berasal daripada perkataan suhbah? Dari segi mereka itu ada ciri yang sama, iaitu al-ijtima'u fi ittiba'il imamil mujtahidi fima yarahu min al-ahkam. Berkumpulnya mereka dalam perkara mengikut seorang imam mujtahid pada barang yang berpandangan ia imam akan dia daripada hukum. Maka mereka yang berkumpul dalam menuruti imam tersebut kena ashab. Faham? Dan sekaligus nama ashab ini juga berinspirasi daripada nama yang dirujuk dengannya akan para sahabat. Jadi para sahabat Nabi tidak disebut tilmiz Rasulullah, tak disebut perkataan. Tidak disebut talib, tak disebut. Mereka disebut as-sahabah. Faham? Maka begitulah menjadi tradisi. Selepas itu, seseorang yang mengikuti seorang ulama, maka dia dipanggil ashab. Faham? Sahib Abi Hanif, sahibain. Dalam istilah Abu Hanifah dia ada apa? Tarfain, sahibain. Faham? Sahibain merujuk kepada Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Maka panjang cerita dia untuk kita membahaskan tentang ashab Syafi'iyah, tapi pelajaran tu adalah pelajaran yang kamu belajar tahun ni. Sebagai mukaddimah, semalam saya dah sebut ashab Syafi'iyah ini bolehlah dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama, yang mengambil daripada Al-Imam Al-Syafi'i mubasyaratan, secara langsung. Yang kedua, yang mengambil mazhab Al-Imam Syafi'i itu secara wasitah. Itulah dia punya khulasah dia. Faham? Orang yang mengambil daripada Al-Imam Syafi'i secara langsung, mereka ini digelar sebagai apa? Sebagai ashabus Syafi'i mubasyarah, iaitu orang yang mengambil ataupun orang yang merupakan anak murid Al-Imam Syafi'i secara langsung. Di kalangan ashab Syafi'i pula, di kalangan ashab Imam Syafi'i, ada yang lebih khusus lagi. Faham? Mereka itu digelar sebagai ruwatul madhab. Faham? Mufradnya rawi. Di kalangan ashab Syafi'i yang mubasyarah, ada yang lebih khusus lagi, iaitu dipanggil ruwatul madhab. Duduk. Ruwatul madhab. Dan ruwatul madhab ini pula dibahagikan kepada dua. Dia ada dua kumpulan. Kumpulan pertama, ruwatu al-madhab al-qadim. Dan yang kedua, ruwatu al-madhab al-jadid. Dan siapa mereka? Ruwatul madhab al-qadim dengan ruwatul madhab al-jadid. Maka ada risalah khas yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Amuh, yang biasanya setiap tahun bila kita masuk Minhaj, kita tu akan diputus sikit. Siapa ada kitab tu? Apa nama kitab tu? Jadi photostat. Kitab tu adalah karangan Syekh Muhammad bin Ahmad Amuh, yang kita belajar dengan dia di Yaman. Di dalam risalah itu ada 3 risalah. Pertama, risalah I'anatul Muhtaj. Jadi I'anatul Muhtaj ini adalah merupakan syarah oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Amuh bagi Muqaddimah Minhaj. Muqaddimah, syarah Muqaddimah saja. Kemudian beliau ada satu lagi risalah yang berjudul Bushral Karim, untuk
membezakan antara jadid dan qadim. Qaul qadim, qaul jadid. Dan risalah yang ketiga, tarjamah mukhtasarah bagi ruwatul madhab. Apa nama bukunya? Oh, photostat yang tu saja. Dalam tu ada satu je. Tak dalam yang terpegang. Sampai habis. Tengok. Dia sepatutnya dicetak sekali 3. Ini satu je. Satu. Ini bukan sama. Sulam. Dia cetak yang tu ya. The state. Sekejap. Ini siapa ni? Sama. Sanadi Nafhat Ambariyah. Dia ada. Ada 2 lagi risalah yang dicetak sekali. Tak apalah. Maka di dalam kitab tersebut bolehlah kita membaca biografi ulama Syafi'i yang merupakan ruwatul madhab. Ini semua kitab yang perlu kamu ada. Tu state lah. Tapi sekarang kedai betul state pun tutup. Kedai jual pensel pun tutup. Orang sekarang dah bising. Sekarang ni belajar jarak jauh, tapi nak beli pensel tak boleh. Kalau kita pergi kedai supermarket, bahagian yang jual alat tulis ditutup, tak boleh beli. Nak beli air boleh, beli, tapi bahagian tu tak boleh. Itu pun tak logik juga SOP. Dah orang masuk dalam tu, yang ni boleh beli, yang ni tak boleh beli, macam-macam. Kalau seorang tu dia pergi kedai Tesco, jadi di kaunter ni biasanya ada bateri. Nak beli bateri, jadi juru wang tu kata tak boleh, bateri tak boleh jual. Sebab dia bukan barang penting. Dia ada kat depan ni, tak ada nak kena menyebabkan kesesakan ke, tak boleh beli. Itu SOP. Nampak? Begitu patuh. Begitu patuh dengan undang-undang yang tak logik tu. Tak logik lah. Benda ada kat depan, bukan menyebabkan kesesakan pun. Faham? Jadi alat tulis kedai state semua tak buka. Tak boleh buka. Tak apalah. Okey, jadi ada kitab-kitab yang perlu kita ada. Jadi untuk dapat dengan segera kita state je. Yang pertama, kitab ni memang masa di Yaman pun kita baca, iaitu Sulam Al-Muta'allim Al-Muhtaj ila Ma'rifati Rumuzil Minhaj. Jadi kitab ini dikarang oleh ulama Shimal. Di Yaman ni dia ada Shimal, dia ada Janub. Jadi tempat yang saya belajar ni Shimal. Shimal ni Hudaidah, Zabid, Murawa'ah, Dahi, Zaidiyah, nama tempat nama Zaidiyah. Duduk. Jadi dikarang oleh ulama Shimal. Sulam Al-Muta'allim Al-Muhtaj ila Rumuzil Minhaj. Jadi kitab Sulam ini dia membahaskan tentang, bukan syarah Muqaddimah Minhaj, bukan. Dia syarah rumus. So Minhaj ni antara perkara yang dalam Muqaddimah dia, perkara yang utama yang dibahaskan adalah makna mustalahat yang Imam Nawawi perkenalkan. Maka di dalam kitab ini merungkai, menghuraikan rumus tersebut. Dikarang oleh Sayyid Al-Allam Al-Faqih Ahmad Maiqari Shumailah Al-Ahdal. Bila disebut Al-Ahdal, kamu tengok pengarang Kawakib ada Al-Ahdal belakang, Abdul Bari. Mereka ni adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait di belah Shimal. Dia ada Shumailah, ada Battah, ada Ahdal.
jamaknya ahadilah. Jadi sanad minhaj yang kita belajar ni pun Syekh Muhammad Haidar bin Hassan bin Salim Al-Waqidi ke atas di semua Ahlul Bait. Faham? Daripada keluarga Al-Battah ataupun daripada keluarga Al-Ahdal. Jadi kitab ni bagus. Diusahakan oleh Syekh Ismail Uthman Zain, guru kepada Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Bahkan beliau menyebut bahawasanya Syekh inilah yang merupakan Syekh takharrujnya. Kita dah sebut kan, Syekh takharruj maksudnya Syekh yang bertanggungjawab untuk menjadikan dia tu dia lah. Orang Syekh takharruj, yang beliau selalu mulazamah dengan Syekh ini. Dia orang Yaman tapi pada ketika itu diam di Mekah, daripada Dhahi. Syekh Ismail Uthman Zain. Ada risalah-risalah yang mufidah yang dikarang oleh Syekh Osman. Jadi mukaddimah ini sangat bagus. Dan bila kedai dah buka, kita betul save dengan kadar segera. Kemudian kitab Al-Khazain As-Saniyah min masyahir wal-kutub al-fiqhiyah li'a'immatina al-fuqaha syafi'iyah. Al-Khazain Saniyah ni dikarang oleh ulama Indonesia tapi mendiami Mekah juga. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi. Beliau pengarang kitab Penawar Bagi Hati. Dan beliau ini sebelum pergi ke Mekah belajar di Kedah, pondok Gajah Mati. Kemudian pergi ke sana dan meninggal pun di sana. Jadi kitab ini Al-Khazain Saniyah ini memperkenalkan kita kitab-kitab fiqh Syafi'i. Dia menjadi kelaziman kalau belajar di pondok. Misalnya dalam kitab Iqna' ke, dalam kitab Bujairimi ke, nama-nama kitab ni dia datang ringkas. Contohnya disebut Zawaid ke, Zawaidur Rawdah ke, Aslur Rawdah ke, misalnya. Maka Tok Guru bila sampai je nama kitab tu, dia akan beritahu nama perkara. Ataupun sampai nama perkara yang disebut ringkas, maka dia akan sebut nama penuh pengarang tersebut. Ihtimam. Jadi kalau kita tengok kitab-kitab dhabit, jadi kamu boleh beli kitab yang didhabit. Dijual telah didhabit. Tengok macam mana cara dhabit. Faham? Banyak masa ni tak reti dhabit. Saya tengok kamu tulis ta'liq tu. Bila ustaz syarah tulis ta'liq tu kan, dhabit tu, itu bukan cara dhabit. Dia tulis tu, dhabit tu tak boleh faham. Dhabit ni orang tulis yang boleh pakai sampai anak cucu, bukan dia je faham. Jadi biasanya orang dhabit ni kadang dia tulis dulu kat kertas kotor, lepas kelas baru dia tulis balik. Faham? Tak erti dhabit. Faham? Jadi kitab ni Al-Khazain As-Saniyah min masyahir al-kutub al-fiqhiyah la'immatina al-fuqaha syafi'iyah. Jadi masa kita belajar dulu kitab Umdatus Salik, Umdatun Nasik dengan Ustaz Abdul Rauf bin Ismail. Jadi Ustaz Abdul Rauf ni dia ihtimam. Pelajar akan diajar cara dhabit. Faham? Cara. Perkara pertama yang dia suruh buat, beli pen dhabit. Pen yang mata kecil. Berapa dia punya ukur lilit dia. Jadi waktu tu semua pelajar ada pen mata kecil. Supaya apa? Supaya pen mata kecil ni, supaya masa kita tulis tidak mengambil ruang banyak lah. Kalau kita beli pen yang mata besar, mata tebal tu kan, jadi masa tulis tu dia ambil lah banyak. Kemudian nak tanda macam mana, apa rumus dia, bahkan ada buku khas pun. Ustaz Aiman Akiti pun ada keluarkan rumus huruf-huruf
yang kita jadikan rumus untuk dhabit. Faham? Contohnya mubtada nak tulis apa, ataf nak tulis apa, na'at nak tulis apa, ta'alluq macam mana nak tanda dia. Faham? Jadi itu memang kurang lah. Kurang. Jadi untuk kita faham macam mana dhabit, jadi dia ada buku-buku, kitab-kitab yang dia ada sebahagian maknanya asatiza ihtimam untuk ketustik. Contoh, kena tengok contoh dekat Ustaz Abdullah Marbuki ada yang kitab hijau Karak Ustaz tu kan. Itu semua kitab yang sedia telah didhabit. Faham? Bujairimi apa semua ada. Asbah wan Nazair, kitab besar semua ada dhabit dia. Jadi kitab ni mengenali kitab. Dia ada dua fan ni. Fan yang pertama mengenali ulama Syafi'i. Fan yang kedua mengenali kitab di dalam mazhab Syafi'i. Kita dah perlu explore, dah perlu teroka, perlu ada pengetahuan, perlu baca, perlu tahu rujukan. Jadi saya sebut nama-nama ni supaya tahu, beli, untuk state, kemudian untuk faham? Ini ada depan mata, ada banyak lagi. Kemudian kitab inilah Syekh Muhammad bin Ahmad Ammuh, jadi 3 risalah, yang ni satu. Ini syarah kepada Muqaddimah Al-Minhaj. Ada satu kitab yang biasanya dicetak sekali dengan matan Minhaj Talibin, cetakan Darul Minhaj tu. Dia ada apa nama? Al-Ibtihaj ke apa? Fi Istilahil Minhaj. Itu pun masa Syekh Taha Al-Hamadi datang sini pun kita baca dengan Syekh. Itu pun, tapi dia lebih ringkas sebenarnya berbanding yang ini. Sulam Al-Muta'alib Al-Muhtaj. Ini kitab, sebenarnya kitab ni dia lebih kepada pembahasan tentang kitab. Sekarang ni kita masih lagi fokus pada mengenali ulama-ulama Syafi'i. Faham? Tabaqat Syafi'i Al-Kubra adalah kitab yang muwassa', ensiklopedia. Cuma dia ringkas. Bukan dia ringkas, dia ditulis sehingga zaman Imam Subki sahajalah. Faham? Ulama yang datang selepas Imam Subki tidak adalah dalam buku tu. Betul tak? Kalau ada, pelik lah. Itu tahu perkara yang gaib, future. Maka ulama yang datang selepas tu karang pula, menyambung dalam menulis biodata, biografi ulama Syafi'i yang selepas Imam Subki. Misalnya Imam Syarqawi ada tulis. Kemudian lepas Imam Syarqawi meninggal, ada lagi ulama Syafi'i. Jadi begitulah legasi tu terus ditulis. Faham? Jadi kita kena kenal, paling kurang kita kenal yang utama. Faham? Yang utama tu adalah ruwatul madhab, yang dibahagikan kepada dua, Al-Qadim dan juga Al-Jadid. Faham? Jadi kita perlukan masa yang lama lah untuk terangkan benda ni. Dalam Muqaddimah Majmu' pun ada sedikit yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Itu pun boleh ambil faedah. Dalam kitab antara yang bagus juga, Muqaddimah bagi Nihayatul Matlab, Dr. Abdul Azim Dib. Di awal Muqaddimah dia tu bagus untuk kita mengetahui tarikh ulama mazhab Syafi'i. Di dalamnya ada tarikh ulama Syafi'i. Imam Nawawi sendiri misalnya pun ada tulis Tabaqat Syafi'iyah. Imam Ibn Salah pun ada tulis Tabaqat Syafi'iyah. Nampak tak? Jadi kenapa ulama tulis? Sebab kita belajar fiqh ni dia adalah ilmu riwayat. Imam Nawawi menggelar guru-guru yang ada dalam rantai sanad tu sebagai aba'. Faham? Ulaika abai fajina bimislihim. Jadi kita fiqh ni dipanggil ilmu riwayat, tafaqquh.
Imam Nawawi dia ada tafakuh guru dia tafakuh guru dia, guru dia tafakuh guru dia, sehinggalah sampai kepada Imam Syafi'i. Maka yang berada dalam jalur ataupun rantai sanad ini adalah datuk nenek moyang kita dalam ilmu. Faham? Imam Nawawi sebut perkataan tu ketika membentangkan silsilah tafakuh beliau dalam mazhab Syafi'i dalam kitab Tahzibul Asma'ul Lughat. Dia guna perkataan tu, mereka ini adalah abad. Jadi kalau orang yang dia belajar fiqh baca sendiri, dia macam orang tak ada bapa. Antara bapa ni anak haram orang panggil. Orang Melayu panggil lah. Jadi ilmu tu lebih kurang ilmu anak haram juga. Khususnya ilmu agama yang perlu kepada tafakuh guru. Jadi bila dia jadi macam tu, dia merapu lah. Wallahu a'lam.